usahakan, kita boleh usahakan yang terbaik untuk menyelesaikan sebarang masalah jika ada. Kalau tak ada masalah, alhamdulillah. Kalau ada yang nak buat check up ke, nak minta pandangan ke, insyaAllah saya akan bantu. So kita ada lebih kurang 26 orang di dalam sistem Zoom ni. Dan tuan-tuan puan boleh mulakanlah. Kalau ada soalan, saya mulakan dengan jawab soalan dululah. Kalau ada, dan saya akan terus menjawab soalan tuan-tuan dan puan. Saya ada 2 skrin. So kalau saya tak interact secara eye contact, saya mohon maaf sebab nanti kan ada yang cakap saya tak belajar cara deliver yang betul. Jadi saya kena maklumkan dulu disclaimer. Saya ada 2 screen. Saya akan cuba entertain both of the screen over here. Okey, silakan. Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Kalau nak share screen pun boleh. Saya dah enablekan semua boleh share screen. Okey, ada apa-apa soalan? Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan mulakan dulu dengan pembentangan ataupun just checking up lah progress yang berkaitan dengan IBAS ni. Saya akan gunakan akaun saya sebagai admin untuk membantu tuan-tuan dan puan bagi menyelia dan menyemak sebarang cabaran jika ada yang berkaitan dengan penggunaan IBAS dalam subjek registration yang akan dilakukan pada minggu depan. Okey, so yang pertamanya kita semua sedia maklum. Saya pun ada makluman di mana ada student-student yang telah mula mendaftar. Buktinya adalah pada saya admin dan users. Kita akan tengok kat sini berapa ramai user yang telah ada. So kalau saya dapat tengok kat sini, kita akan ada lebih kurang 2,500 user. Daripada sebelum ni, tak silap saya 1,600. So kita ada 900 orang lah pelatih-pelatih yang telah berdaftar. Saya tak pasti pelatih daripada mana, kita belum buat filtration lagi. Tapi sangkaan baik saya, masing-masing telah memulakan proses memahamkan macam mana nak pakai benda ni kan. So far so good. Okay, so dia akan dimulakan dengan pendaftaran pelatih di mana pelatih perlu register menggunakan apa yang dipanggil sebagai "Is this your first time here?" Saya juga akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan sebentar lagi satu dokumen. Dokumen ini disediakan sepenuhnya oleh Puan Naziah dan mungkin juga tim beliau daripada ILKKM Georgetown, tak silap saya, kalau salah bagi tahu di bidang pergigian. Beliau telah sediakan satu dokumentasi khas untuk pelatih bagi memudahkan proses pendaftaran pelatih itu sendiri. Dan of course kalau tuan-tuan dan puan nak pakai, tuan-tuan dan puan, saya dah minta izin beliau bagi izin lah, cuma saya cadang tuan-tuan dan puan edit according to your specific student so that it won't disturb the flow of understanding. Saya rasa macam ada gema, kenapa? So far so good. Okay kan? Alright. So tanpa membuang masa lagi, mari kita saya tunjukkan dulu contoh yang Puan Naziah telah sediakan. Puan Naziah voluntarily buat sebenarnya untuk college beliau jika tidak silap saya. Jadi saya rasa baguslah untuk saya share kepada tuan-tuan dan puan untuk kita manfaatkan bersama. Mana yang baik memang saya rasa baguslah untuk kita share. Okey, walaupun kami di IBAS dah ada kita panggil sebagai tutorial kami sendiri, tetapi mungkin tak sekomprehensif ataupun tidak secantik dan comel lah yang dibuat oleh tuan-tuan dan puan. So mari saya tunjukkan sekarang. So ada 2 dokumen yang di-sharekan oleh beliau kepada saya. Pertama adalah tata cara pendaftaran dan yang kedua adalah tata cara selepas mendaftar itu. So for me it's a very comprehensive and a very detailed, and one more thing that yang saya rasa bagus adalah very simple to understand, so your student also can quickly get the idea how they want to begin with this system. So insyaallah lah. Okey, ini adalah yang pertama yang dipanggil sebagai tata cara pendaftaran khusus semester 2 dan 4. 2 dan 6. Ini adalah daripada ILKKM Georgetown, bidang pergigian, kredit penuh kepada Puan Naziah dan tim beliau. Saya hanya berkongsikan maklumat daripada apa yang beliau kongsikan kepada saya. Okey, so kita tengok kat sini pendaftaran pengajian menggunakan Google Browser. Okey, boleh nampak kan saya punya slide ni? Boleh nampak tak? Kalau boleh tekan 1 kalau tak nampak tekan 0 lah, senang untuk saya tahu adakah tuan-tuan bersama saya ataupun tidak. Sekejap Mana ni? Chat. Okey. Alright, 1. Okey, semua nampak alhamdulillah. Alright, so ini yang pertama.
Nanti saya akan sharekan dokumen ni, jangan risau. Dokumen ni akan share dekat dalam folder ataupun saya boleh share dekat dalam Zoom ni, saya akan share sekejap lagi. Tuan-tuan boleh download lah. Ataupun saya akan share dekat dalam Telegram. Nanti tuan-tuan tengok lah. Tapi saya maklumkan ini bukan saya punya hak cipta, ini adalah milik Puan Naziah dan tim beliau. Okay, so typekan iBest pada LKKM search. So boleh nampak iBest LKKM dekat pautan engine. Dia adalah search engine pertama dalam Google sebab dia ikut hit dan juga SEO, search engine optimization. Okay, kemudian kita ada klik login. Okay, beliau dah tunjukkan dekat sini satu persatu macam mana proses tu nak dijalankan. Sekejap, saya perlu double check ni. Okay, stop recording. Okay, masih ada recording lagi. Okay, kemudian masukkan username dan password. Okay, ini kalau yang dah ada account Okay, kemudian beliau dah tunjukkan lah kalau yang dah ada account dia akan masuk. Okay, pastikan nama betul. Dia ada dua dokumen lah. Satu dokumen untuk pendaftaran, satu dokumen selepas pendaftaran tu berjaya. Yang ini adalah tak silap saya selepas pendaftaran dah berjaya. Okay, beliau akan tunjukkan pilih LKKM berkenaan. So tuan-tuan puan boleh edit lah. Saya dah mohon izin. Kalau tuan-tuan puan nak yang soft copy boleh rujuk pada Puan Naziah sendiri, LKKM Georgetown. Kalau beliau bagi, alhamdulillah. Kalau beliau apa nama ni, tuan-tuan puan minta lah pada beliau ya. Okey, ni contoh masukkan enrollment key. Okey, ni macam ni dia orang dah tunjuk dah enrollment key tu kat mana. So saya rasa macam seronok sebab dah ada sahabat-sahabat yang sudi membantu tanpa kita bagi tahu kan. Dah ada yang sudi membantu. So this is a very good environment and collaborative effort lah. Okey, kemudian ini adalah contoh yang lain bagi kelas yang berikutnya. Kalau ada penerangan saya yang salah ni, kalau ada Puan Naziah atau tim LKKM Georgetown mungkin boleh betulkan lah sebab saya just share it in a robust manner. Ada soalan ke? Sekejap Okay, sorry. Alright, so saya teruskan. Dia macam ada gema belakang lah. Okay, tak apa. Dah Alright, so class management di S2. Yang ini tak silap saya ada video saya tapi telah diedit mengikut kesesuaian LKKM yang berkenaan. Terpulang, tak ada masalah. Very good effort. Okay, kemudian kita ada submit all and finish. Kemudian macam biasalah sebab dia adalah proses pengakuan student saja. Okay, maklum balas. Kemudian get certificate. Ini adalah contoh. Oh, cantik Saya pun tak semak lagi tim-tim iBest yang dah buat di college masing-masing. Namun telah berjaya lah dihasilkan. Ikutlah logo masing-masing. Yang ini masih lagi LKKM Sungai Buloh, nak tukar boleh, tak tukar pun tak apa, tak ada masalah sebab ini adalah pembuktian bahawa student telah register. Okay, kemudian saya pasti beliau akan proceed kepada yang the next one, iaitu penghantaran slip kepada add submission. Okay, memang ikut step by step lah yang saya cerita sebelum ni, tapi ditranslatekan dalam bentuk infografik. Tahniah, bukan tahniah saja kepada student, tapi tahniah kepada Puan Naziah dan tim beliau lah yang sudi membantu untuk mereka cipta dokumentasi berikut. Okey, so seterusnya saya tunjukkan yang pendaftaran. Kalau saya terlupa nak share nanti, tuan-tuan dan puan boleh tolong ingatkan saya. Mungkin saya terlupa dan sebagainya. Okey, sekejap saya cuba open yang kedua punya dokumen. Dokumen kedua adalah lebih kepada pendaftaran pelatih daripada mula. Mereka memasuki ke iBest. Ini tata cara pendaftaran khusus semester 2 hingga 6. Okey, macam biasa search dalam search engine. Okey, pergi kepada login. Okey, cari Allahumma salli ala Muhammad. Masih lagi dokumen yang sama tadi. Saya tersilap tekan. Sebentar Okey, sebentar. Okay. Dia ada satu tu yang 12 page, ada satu tu yang 26 page. Yang 26 page tu adalah yang ekstensif. Yang 12 page ni adalah dipanggil macam pra pendaftaran lah. Sudah register siap-siap dulu, lepas tu nanti masih 3 bulan baru dia orang register. Takut nanti sudah register sekarang dah nampak macam awalnya awak register, tak sabar-sabar ke? Macam tu. Okay, so ini contoh dia. Kemudian kita akan ada, di bawah ni ada tulis create new account. Okay, ini adalah untuk pendaftaran bagi pelatih yang belum ada account di dalam iBest. Okay, kalau kita lihat di sini, kita ada username, nama penuh, kata laluan sendiri, email, Gmail, City, Georgetown. Okay. Batu ada bang. Abang kan ada batu. Okay, sorry. Alright, so saya teruskan. Kemudian kita ada yang seterusnya adalah notifikasi pendaftaran telah diberikan kepada email dan perlu buat validation. Ini adalah contoh yang baik lah.
di mana lengkap semuanya. Sekejap. Okey, kemudian setelah habis, maka tuan-tuan dan puan akan tekan continue. Student lah akan tekan continue, maka telah siap pendaftaran mereka. Pendaftaran anda telah berjaya. So, dia ada 2 dokumen kat sini. Satu dokumen pendaftaran pelatih. Yang kedua adalah apabila pelatih telah mendaftar, mereka akan mendaftar kursus. Okay, a very good process that I think worth to be shared together with all of you later on. So, kita akan continue sekarang dengan pertunjukan progres tuan-tuan dan puan berkaitan dengan IBES yang telah dibina dan juga kursus-kursus yang telah tuan-tuan dan puan masukkan. Okey, pertamanya saya akan okay. So kat sini kalau kita tengok, kita ada ILKKM Alustar, kita ada program jururawat. So kat sini kita ada nursing semester 6, semester 5, 3, SEM 1 dan juga SEM 1 Julai. Jadi saya perlu tanya, kalau ada wakil daripada, okey, sebelum tu saya nak tanya dululah, ada tak daripada semua ILKKM yang ada ni? Kalau saya tanya ni nanti tuan-tuan puan mohon respon kat chat ataupun dekat anda punya apa nama ni? Dekat anda punya mikrofon. Just bagi tahulah ada ke tidak wakil. Saya nak tanya yang pertama, ILKKM Alustar, ada ke daripada ILKKM Alustar? Ada. Okay. Alright, terbaik ILKKM Bertam tak ada. Okey, Batu Pahat ada Batu Pahat? Batu Pahat Johor ada? Ada. Batu Pahat Puan daripada Batu Pahat? Ya. Alright, terbaik. Okey, kemudian kita ada daripada Georgetown. Ada daripada sahabat-sahabat Georgetown? Ada saya. Ada. Alright, terima kasih Puan. Oh, Puan Nazia. Okey, terima kasih Puan. Kemudian kita ada daripada Kanga. Ada LKKM Kanga. Kanga Perlis. Kanga Perlis tak ada. Okey, Johor Bahru. Johor Bahru ada Johor Bahru. JB. Okey, JB tak ada lagi. Okey, Kota Kinabalu ada? Kota Kinabalu. Okey, Kubang Krian. Kuala Lumpur ada ramai. Alright, ramai. Yang mana yang ramai tu? Kubang Krian. Kubang Krian, ramai peminat. Ramai. Okey, Kuala Lumpur ada Kuala Lumpur. KL dekat je. KL ada. Okey, Kuala Pilah. Ada. Okey. Kesihatan Awam Kuching. Ada Kesihatan Awam Kuching, KKA. Kuching, KKM Kuching. Okey. Sandakan. Seremban, ada Seremban. Sibu. SAS ada, SAS Sultan Azlan Shah. Sungai Buloh memang ramai lah kan. Tawau. Okey, tak apa. Mana yang ada, mana yang tak ada tak apa. Tapi saya akan go one by one. Tapi saya rasa baik untuk saya open lah. Kalau ada siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang hadir, saya akan utamakan you all dulu. Sebab you all adalah the interested parties in this discussion. Okey, ada siapa-siapa yang nak volunteer, nak siapa yang saya tengokkan, boleh maklumkan sekarang. Boleh letak dekat chat tu. Contoh ILKKM mana yang nak dilihat lah. Saya tengok Georgetown dululah ya, Puan Nazia. Okay, kalau tengok kat sini, dah siap ada satu course baru yang dibuat sendiri-sendiri, dinamakan Tata Cara Pendaftaran Khusus. Very good. So ini adalah standard antarabangsa sebenarnya. Apa yang didesain oleh KKM Georgetown ni standard antarabangsa. Maknanya dia ada page untuk cerita pasal benda ni dulu. Lepas tu beliau link-linkkan benda-benda ni. So a very good approach lah ya. Saya kena bagi kredit lah sebab ini adalah benda yang advance lah. Tapi mereka dah explore. I'm quite happy about it. Okay. Ini adalah contoh. Salah satu cara yang bagus di mana ada description dulu. And then biasanya memang dalam IBES ni kita boleh buat begitu. Kita ada page yang kadang-kadang student klik pada page tu, dia akan faham dan dia akan pergi ke page yang seterusnya. Dia tak perlu nak pergi ke site home sangat lah. Tapi of course saya cakap tadi dia adalah advance dan dia memerlukan sedikit kemahiran dan alhamdulillah ada contoh yang baik yang tuan-tuan pun boleh follow lah. Pada masa akan datang pun tak apa. Nak buat sekarang pun terpulang. Okey, kita tengok contoh diploma terapi pergigian. Saya dah tengok kat sini, so far so good. Dah ada dah siap-siap kursus yang ada, alhamdulillah. Lepas habis kursus ni, tuan-tuan dan puan yang ada di LKKM pergigian boleh pakai terus. Nanti bagi feedback lah. Kita punya server pun kita memang akan renew. Kalau sudi nak bagi donation pun kita warm welcome, no problem, tak ada masalah. Okey. Cuma nanti bila server tu akan
macam dah max capacity untuk upgrade, saya akan maklumkan lah untuk minta donation. Macam kita nak buka sekolah pondok, kadang-kadang kita kena minta donation kan. Dia terpulang kepada tuan-tuan puan untuk donate. Alright, so kemudian kita ada yang semester 3 pun dah ready. Okay. Kemudian kita ada diploma teknologi pergigian. Okay, yang ini pun dah ada class management. Okay, diploma yang seterusnya pun untuk kursus yang seterusnya pun dah ada. Sijil pembantu pemudahan pergigian. Kalau kita tengok pun dah ada. So congratulations to ILKKM Georgetown and the team involved in this makeup. You are freely to use the iBest as your platform for LMS, and then please help us to give feedback lah, especially on your usage and the experience among your students. Itu je kami harapkan sangatlah, feedback yang tak kisahlah negatif positif tu is still a feedback that require us to make improvement in the future. So congratulations to ILKKM Georgetown. So yang kedua tadi ada sahabat-sahabat daripada KKM Kubang Krian yang ramai. So mungkin ada yang nak saya try tengok. Kalau kita tengok kat sini semester 1. Dah buat juga khusus dalam ni alhamdulillah. Kat sini tak ada class management ke, saya tak perasan lah. Alright, ini adalah semester 1 yang OBE. Okay, yang OBE seperti mana semua maklum dia akan didaftarkan di MyILKKM. Betul kan? MyILKKM. So MyILKKM akan generate all those data. Kemudian ini adalah semester 3 OBE, continuation student. Kita ada diploma nursing in class management. Saya mohon buka contoh. Yang ini mungkin tak ada student lah kan, OBE semester 3 ni. Ke ada? Mungkin ada yang nak respon? Yang tu memang tak ada dan Cik Azad. Alright, okay. Maknanya memang tak ada student lah. Just dibuat untuk persiapan lah. Saya believe in that. Okay, bagus. So yang ini contoh adalah yang sebab ada nama teacher ni, saya rasa yang ni class management untuk semester 3-1, maknanya semester 5 lah. Yang ni pun tak ada student juga puan Yang tu memang tak ada student. Yang bersebelahan tu yang ada student kalau ikut. Tapi tak key in lagi yang tu. Yang ni yang yang ini research tu yang tu yang memang kod-kod lah. Oh, okay. So maknanya maksudnya memang akan student mendaftar menggunakan iBest ni lah, ataupun dia guna kaedah lain. Dia akan diletakkan di sini lah. Memang akan daftar gunakan iBest ni. Oh, akan dilengkapkan kemudian lah. Tapi kami tak settlekan lagi yang tu. Tapi kalau ikut daripada sini tu saya ada problem sikit yang saya WhatsApp Encik Aizat semalam tu. Adakah yang transkrip tu kita akan letakkan dalam setiap kod ataupun kita masukkan dalam tu yang kami tak faham yang situ. Masukkan dalam teacher punya page ataupun TPA punya page. Kalau tengok kat sini, sebenarnya bila puan dah ada assignment macam ni kan, teacher bernama Rosliza ni, beliau dah boleh manage dah sendiri. Maknanya Puan Rosliza, kalau ada Puan Rosliza di sini, maksudnya Puan Rosliza dah boleh buat yang the next step yang saya pernah cerita sebelum ni, iaitu Puan boleh import. Cik Aizat boleh buka yang SEM 3 tak? Yang SEM 3 ni saya buka SEM 3 pun. Yes. Yang bawah ni? Semester 3. Yang atas? Boleh yang tu. Okay. Maksudnya dia ada 2 semester yang OBE dengan non-OBE. Betul lah? Betul. Konvensional 1, OBE 1. Okay, so yang ini adalah yang OBE. So yang ini yang student akan dimasukkan nanti. Betul Yang ni kelas management ni dia akan fokuskan kepada semua. Kalau kita nak letak, kita akan letakkan pendaftaran dekat sini ke macam mana ya betul. Kalau katakan 3 hari bulan ni, student puan seramai berapa orang katakanlah ada 50 orang. 50 orang student semester 5 ni, semester 3 ni akan masuk ke sini. Okay, so cara nak masukkan dia seperti mana yang puan sedia maklum, cikgu dah ada. Macam ni kan, kita dah ada cikgu nama Fairani. So cikgu Fairani ni dah boleh buat apa yang saya nak tunjukkan ni. Okay, saya demokan teruslah ya. Senang untuk puan buat ulang kaji nanti. So first kali puan kena enable enrollment. Enrollment ni membantu untuk student cari sendiri semester puan, kemudian masuk dalam semester tu. Macam tu. Macam ni kan. Bila kita dah tekan gambar mata ni tadi, so automatically dia dah enable, maknanya dia dah boleh dimasuki oleh student. Namun kita perlu buat halangan, barrier ataupun gate supaya hanya student tertentu saja yang masuk. Kita tak nak student SEM 1 masuk sini, kita nak student SEM 3 saja yang masuk. So puan boleh tekan edit dan puan boleh ubah following details. Ini adalah perubahan-perubahan yang puan boleh lakukan
Pertama, puan ubahkan enrollment key. Enrollment key ni adalah kod lah. Kod yang puan boleh buat mengikut kesukaan lah. Contoh macam nursing SEM 3. Contoh Alias. Ni contoh saja. Nanti puan boleh ubah sendiri. As long as puan adalah teacher, puan have the ability to do so. So kod ni lah yang puan akan bagi kepada student-student melalui WhatsApp ataupun melalui pemakluman Telegram ke dan sebagainya supaya mereka daftar, masukkan enrollment key ni, mereka akan masuk dalam kursus. Aplikasi ni sama juga untuk semua kod khusus yang mana-mana tuan-tuan dan perempuan dah buat. Ini saya kena beritahu secara umum. Saya dengar putus-putus, Puan. Tapi telefon lah. Okey, saya okey lagi. Okey. Okay. Alright. Encik Aizat. Ya, Puan. Yang kita bukan masukkan dalam setiap kod, kita masukkan dalam kelas management tadi. Betul. Kita hanya buat satu saja dekat situ. Ya. Untuk 3 bulan 1 ni sebenarnya tuan-tuan dan perempuan akan fokus hanya kepada apa yang dipanggil sebagai kelas management. Untuk kelas you all sendiri yang nak digunakan bagi PDP, yang itu maksudnya bukan tanggungjawab saya, tapi maksudnya itu fokus yang kedua lah selepas selesai pendaftaran ni. Tapi konsep sama, still sama. So pertama enrollment key, kedua adalah duration. So duration ni penting sebab kita tak nak nanti semester student ni berakhir pun dia masih lagi dalam kelas ni. So biasanya kita akan letak selama 6 bulan lebih lah, 200 hari. Sebab 200 hari ni kira dah habis buffer lah. Let's say kadang-kadang ada student yang semester 3 nanti dia naik semester 4, dia nak tengok balik nota semester 3, dia still ada akses. Ini contoh. Okay. Kemudian yang ketiga, ni yang paling utama je yang saya komen ni. Yang ketiga adalah maximum user enrollment. Ini 3. Satu enrollment key, satu lagi adalah number of duration that they will stay inside the course, and the last but not least is the maximum user enrollment. Means that they are only available for this class with this number. Dia hanya ada dekat bilangan itu saja. Alright. Kalau ada yang nak komen ataupun nak bagi tahu, anda ni je, anda bagi hint lah. Saya takut nanti saya tak perasan sebab ada 4 page ni dalam Zoom ni. Ada berapa orang ni? Oh, Masya Allah, ada 60 orang. Okay. So kat sini nanti Puan Farina, betul tadi Puan Fairani. Katakanlah student Puan berapa orang yang SEM 3 ni? 44. 44. Ya. Supaya yang masuk hanya student. Kita takut nanti yang masuk tu hantu raya. Risau. Contoh. Okay. So selesai. Sebenarnya Puan punya dah selesai. So the next step yang Puan perlu lakukan adalah semudah mengambil kita punya yang berkenaan. Yang tu restore untuk page tu kan? Ya benar. Yang tu Puan boleh bayang kan macam mana nak buat? MBZ Puan tu buat kan? dulu. Ya betul. Puan buat dulu. Nanti kalau ada kesukaran, Puan nak saya double check, just WhatsApp. Nanti saya double check. Dan Puan pun dah siap template kan? Okay, very good discussion. Very good. Saya no problem. Okay, ada lagi yang nak dibantu? Kelas LKKM Kubang Krian boleh fly. So mana-mana yang Encik Saswan, boleh dengar ke? Yes. Boleh, saya boleh dengar. Encik Saswan, sebenarnya itu kelas management itu selain dari pendaftaran, apakah fungsinya? Macam mana? Apakah fungsinya kelas management itu? Oh, kelas management sebenarnya fungsi dia adalah untuk mentadbir kelas. Dia adalah hubungan antara koordinator dengan pelatih-pelatih dia. Dia tak ada kena-mengena dengan belajar. Dia hanya macam contohlah koordinator nak sampaikan maklumat SCP, koordinator nak bagi takwim, koordinator akan bagi tahu dalam kelas management. So they are only for managers, which is the coordinator, to manage their classes. It's not for educational purposes lah. Kalau educational purposes biasanya cikgu, sebab kadang-kadang ada koordinator yang dia tak ajar pun kelas tu. Kan? Contohlah saya koordinator, tapi kebanyakan student saya semua SEM 3. Saya tak ajar SEM 3, saya ajar SEM 4 dan SEM 1 contohlah. So macam mana koordinator dia nak communicate dengan student dia secara efektif? So gunakan IBES dalam kelas management.
So dia akan letak transkrip kat situ, dia akan letak registration proses kat situ, dokumentasi lah. Kalau ada katakan nak buat survey pun kat situ. So apa-apa saja cikgu kelas boleh buat untuk student dia di dalam kelas management. Itu dia idea is like that. So maksudnya macam jadual kelas, jadual penempatan semua upload sana, betul ya? Betul. Itu adalah the ideal aspect of using class management, so that dah tak ada lagi isu yang kata contohlah student tak tahu. Tak tahu maknanya you tak ada dalam class management. So we are actually try to train our student to become liable ataupun responsible towards their own classes. Macam tu. Okay, cantik. Bagus. Thank you. Okay, ada lagi? Alright. So selepas Kubang Krian, tadi saya ada lagi tak yang nak saya tengok? Ya, silakan. Sekejap, ada sahabat saya. Tuan Murdin, betul Tuan Murdin. Murdin awak. Kejap. Ya, silakan. Ya. Okey, ada. Ya. Ada soalan? Daripada Encik Murdin. Ya, Encik Murdin, ada soalan tuan? Ada soalan sikit. Tadi tak perlu lagi baru dapat buka. Encik Murdin tuan dari mana Daripada ILKKM? Seremban. Okey, saya try buka Seremban sekejap Okey, kalau saya tengok kat Seremban ni. Nanti cuba you suruh dia tengok nanti. Apa dia suruh tengok apa? Nanti Seremban dulu, jangan potong queue. Okey, kita tengok Seremban dulu sekejap Kita tengok Seremban. Okey, so dalam Seremban ni kita ada diploma sains perubatan kesihatan, diploma pembantu perubatan. Saya rasa ni dua diploma yang sama, cuma bezanya satu OBE, satu non OBE lah. Duduk. Jangan saya mutekan dulu siapa-siapa yang ada ni supaya okey. Sekejap Alright, so saya sekarang ni tengah bagi contoh kepada ILKKM Seremban. So kepada pegawai yang berkaitan boleh mohon rujuklah untuk tujuan pemakluman ini. So contoh kat sini kita ada diploma sains perubatan kesihatan, kita ada semester 3 yang akan melapor diri tak silap saya. Yang ini memang akan ada untuk digunakan bagi tujuan PDP. So kat sini tak ada class management, ada class management, sorry. So kalau saya buka di sini class management ada 4 cikgu di dalam class management ni. Dan kalau saya pergi tengok kat sini dah ada lah pengumuman, pendaftaran subjek, registration of subjek. Okay, saya try tengok Bila saya try buka dan saya tekan get certificate, saya boleh nampak lah sama ada certificate tu dah di-update oleh tuan-tuan dan perempuan ataupun tidak bagi template yang bersesuaian dengan kurikulum semester 3 yang berkenaan. So kalau saya tengok kat sini, ianya adalah comel lah. Dia comel praktis perubatan, praktis pembedahan. Semuanya telah di-update dengan begitu cantik. Dan kalau tuan-tuan puan macam saya kan, contohlah saya nak mengada-ngada, kalau student yang sebenar lah nanti mereka boleh scan QR code ni dan mereka boleh nampak dia akan ada tulis kopi. Dia akan ada tulis kopi. Okey, tahniah diucapkan kepada tim ILKKM Seremban Program Diploma Sains Perubatan dan Kesihatan. Berjaya anda dah buat. Partisipan pun saya tengok kat sini dah ada, manager pun dah ada dalam tu. Student je tak ada lagi. So student akan masuk dan navigate lah tuan-tuan dan perempuan punya kursus. So seperti mana saya maklum sebelum ni ataupun mungkin saya tak maklum, nak navigate kursus tu adalah semudah tuan-tuan dan perempuan boleh share link yang ini. Tapi syarat student mesti dah register. Contoh student dah register kan. Tuan-tuan dan perempuan boleh bagi link ni kepada student. Siapa-siapa yang dah register sila klik pula link yang ini contoh kan. So dia boleh terus masuk dalam anda punya kelas. Tapi of course lah dia mesti ada filter. Tadi ada yang angkat tangan ni sekejap Yang register ni saya ada kekhawatiran sebab tuan tak buat enrollment. So maksudnya kemungkinan yang akan masuk dalam ni tuan kena pilih sendirilah student. So untuk mengelakkan perkara demikian, tuan-tuan dan perempuan boleh membuka mata dan menggunakan edit lah di sini untuk meletakkan kod yang sesuai untuk tuan-tuan dan perempuan punya kelas management semester 3 ni bagi diploma sains perubatan dan kesihatan. Okey, jelas ke? Kalau jelas boleh tulis dekat chat tu satu. Okey, sementara saya menunggu respon. Sorry, Bertam belum ada, baru nak belajar. Okey, boleh, no problem. Sekejap lagi saya akan pergi kepada yang seterusnya. Okey, Kim. Ya, puan, silakan. Puan Kim ada angkat tangan tadi, silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Kepada yang baru berkunjung kepada channel ini, selamat datang ke channel Kaji Data Online. Pada pagi ini kita akan berkongsi
Okay, so tak ada. And Kim punya sudah jawab tadi. Oh, sudah jawab tadi. Alright. Thank you. Alright, so untuk yang LKKM Seremban ni, saya mohon sangat nanti tuan-tuan dan puan update lah dekat perkara ini, iaitu pada partisipan dan update kepada apa yang dipanggil sebagai enrollment method, self-enrollment. Tolong tekan self-enrollment tu dan buat sedikit editing. Kalau tak, nanti student tak boleh nak masuk lah ke dalam kelas tuan-tuan dan puan. So pertama, macam saya beritahu kepada sahabat kita dari Kubang Kerian, enrollment key tuan-tuan dan puan masukkan. Letaklah apa-apa pun. Contoh macam ni adalah Diploma Sains Perubatan Kesihatan kan, DSPK contohlah, DSPK SAM contoh. Ni saya ambil contoh je, tapi tak semestinya ini yang terbaik. Tapi tuan-tuan dan puan boleh mendapat idea ni dan gunakan. Okey, yang kedua adalah duration. Duration ni pastikan ianya sesuai lah. Okey, kemudian anda pastikan bilangan pelatih. Okey, contoh macam ni bilangan pelatih berapa? Saya letak je lah ya, konon-konon 50. So saya tekan save changes. So bila dah lakukan demikian, maka student akan boleh masuk seramai 50 orang. Kalau tuan-tuan pun nak ubah, dipersilakan just klik kepada gambar gear icon edit ni untuk ubah, dan tuan-tuan pun mempunyai ability untuk ubah lah untuk semester 3. Selain daripada itu, dari segi pandangan umum saya, khalas bermaksud ianya telah berjaya lah dibuat dengan jayanya. Macam ni pun tuan-tuan dan puan dah letak restriction. Ni bagus. So kalau student sebenarnya nak masuk sekarang pun dah boleh, tapi dia tak boleh register je lagi. Contoh, ni saya bagi contoh lah kepada tuan-tuan dan puan. Mungkin ada yang dah tak sabar-sabar kan nak student tu masuk dalam IBS. Boleh. Bukan saja mereka dah masuk, dah register, tapi tuan-tuan dan puan boleh minta mereka ke kursus masing-masing, dan tuan-tuan dan puan boleh menggunakan perkara-perkara yang lain. Contoh macam pengumuman, tuan-tuan dan puan boleh bagi pengumuman. Apa khabar semua student? Sila reply komen saya ini. Adakah anda sihat, tak sihat? Allowance dah masuk belum? Bila kita nak lepak minum ke apa, contoh macam itulah. Alright, so LKKM Seremban jelas. Saya rasa satu contoh yang tadi saya bagi dah boleh mencakupi kebanyakan yang lain lah untuk diploma-diploma yang berkenaan. So saya pun perasan kat sini ada semester 5, saya perasan kat sini ada semester 6. Tahniah cikgu pun ramai kat sini. So boleh collaborate each other lah. Macam ni kita ada yang advanced diploma juga. Okay, advanced diploma ni saya rasa mungkin akan digunakan untuk advanced diploma lah, bukan kelas management untuk belajar. Yang ini kita ada ADRC, saya tak pasti ADRC ni apa, cikgu pun tak ada, tapi ianya disediakan sahajalah. Okay. So secara umumnya LKKM Seremban boleh nampak ke? Kalau ada lagi sebarang pertanyaan boleh tanya, insyaAllah saya akan bantu sekarang. Okay. Kalau tak ada, saya akan pergi kepada yang the next lah. Yang tadi sekejap saya Kubang Kerian selesai, bertam belum ada, baru nak belajar. Azad. Okey. Ya puan. Encik Azad, ada sedikit kekeliruan dekat sini. Yang kelas management saya daripada Kubang Kerian Encik Azad, Puan Fairani. Okey, berkaitan dengan kelas management, tadi kan Encik Azad buka yang Kubang Kerian ada kelas management kan. Bila saya buka page teacher punya, memang saya tak ada kelas management. Macam mana Encik Aizat? Okey, mungkin yang sebab itu puan kena check dia di bawah diploma ke bawah advance. Itu pertama. Okey, ya, cuba puan check juga bersama saya ni, okey. Puan di bawah diploma ke bawah diploma? Diploma. Bawah semester, ya betul. Bawah semester 3. Ya, yang dekat sini ada. Tapi once saya buka saya punya ni, memang tak ada. Tak ada maksudnya puan tak boleh klik ke atau dia tak wujud dalam puan punya display? Tak wujud. Tak ada, tak nampak apa-apa pun dekat sini. Cuma direct kepada NSEC, NSAN, direct kepada kod-kod yang bersebelahan lah. So biasanya dia akan berkait pula dengan visibility. Okay, so saya akan tengok sekarang pula visibility. Saya khawatir khusus ada, tetapi ianya di-hide. Di-hide ni maksudnya disembunyikan. Sekejap saya try tengok. Diploma Nursing. Okay, semester 3. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sepatutnya dia nampak. Sepatutnya puan boleh nampak lah kat sini. Diploma Nursing. Sebab dekat bawah ni pun dah ada nama. Bila saya view contoh. Memang nama teacher tu dah ada puan. Saya nampak kat sini dah. Fairani ni. Mungkin puan kena login guna yang email yang ini kot. Ataupun ada 2 ID. Saya tak pasti yang tu. Email tu dah. Betul dah emailnya. Betul ni. Tapi puan tak boleh masuk yang kat sini. Di PCM ni. Memang tak boleh. Tak boleh Okey. Apa yang nampak sekarang? Nampak yang kod-kod bersebelahan dengan dia tu je lah.
kod-kod bersebelahan seperti yang ini saja. Yang tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu saja. So diploma in nursing class management tu tak ada. Oh, tu pelik tu. Tu pelik. Tak apa, nanti saya discuss dengan puan sekejap lagi macam mana. Saya tak rasa tak ada, tapi mungkin puan dah try tengok daripada side home? Sekejap tak apa, saya try dulu macam mana. Puan kalau try side daripada home side tu home. macam mana nak buat Kalau daripada side home ni maksudnya kita tengok daripada overall tau. Sebab ada kadang-kadang bila kita buat ni, macam saya login sebagai teacher, kadang-kadang dia dah ada dah kat sebelah kiri ni kan. Tapi kalau tak jumpa, kita kena cari yang asal. Sebab bila kita cari asal baru kita nampak, oh okay, sebenarnya kita being assigned or kita tak being assigned, or benda tu being hide. Hide ni maksudnya dia disembunyikan lah. So kalau tengok kat sini, nanti puan akan carilah LKK Kubang Krian, puan akan pergi diploma in nursing, puan akan pergi semester 3 dan puan akan klik yang ini secara manual. Sepatutnya puan mesti boleh klik lah sebab puan adalah teacher. Okey, saya dah buka ni Encik Aizat. Sekarang ni dia ada key dekat sini. Dia minta enrollment key. Dia minta enrollment key. Dia memang ada gambar ni, memang dia ada key dekat situ. Macam saya punya gambar ni lah juga kan, macam ni kan. Dia minta key kan, betul tak? Okey, tak apa. Kalau dia ada key, saya buang key tu. Nanti puan buat baliklah key tu. Okey? Itu saja. Key dia yang ini sebenarnya, Nursing SEM 3 Alias. Kalau ada key puan nak masukkan, puan masukkan. Sepatutnya tak ada isu lah sebab puan adalah teacher. Okey, saya try balik tengok macam mana. Kalau ada apa-apa saya WhatsApp Encik Aizat. No problem. Welcome. No problem. Okay. Thank you. Right, Roger. Okay, so the next one tadi yang Seremban selesai. Seremban ada komen apa-apa daripada sahabat-sahabat kita di ILKKM Seremban? Kalau Seremban tak ada, saya nak pergi ke next. Bertam. Bertam tadi minta nak baru belajar. No problem. Kalau baru nak datang hari ni belajar pun, no problem. Saya akan tunjukkan daripada zero to hero. No problem. Okay, ini adalah ILKKM Bertam. Tapi dah ada dah sebenarnya. Semester 1, semester 2, 3, 4 dan 5. Course Restoration Progress Copy 1. Okay, yang ini macam lain sikit daripada struktur yang kita buat dengan yang lain-lain. Tapi saya nak check dulu. Okay, so far so good. Kepada yang dah ada ni, cuma yang tak ada adalah teacher. Ada pun. Ni ada Professional Nursing, Human Structure, Basic Meteorology. Okay, ini adalah My ILKKM. Kalau kita pergi semester 3, kita akan nampak ini adalah kursus. Tak ada kelas management juga. Oh, ada kelas management. So, kelas management di bawah Puan Nurul. Kalau ada Puan Nurul bersama kita hari ini, alhamdulillah, beliau boleh nampak lah yang saya nak share ni. Puan Nurul ada ke? Tapi bertam. Okay. Ini bertam bertam. Okey, tak apa. Kalau bertam ada bersama dengan saya, saya panggil nama college, harap jangan rasa offended lah. So kat sini kita ada contoh announcement, pendaftaran khusus, pengakuan dan subjek. So mari saya cuba lihat adakah ini telah dibuat dengan okey ataupun perlukan penambahbaikan. Kita try tengok. Okey. Nursing Epidemiology, Adat Nursing, nama-nama berikut, nombor metrik dan juga tarikh. Alright. So komen saya ianya berjalan dengan lancar dan baik. Dia ada terlari sikit ni of course lah sebab tuan-tuan dan puan ada tukar dekat logo dan sebagainya kan. Tapi secara umumnya saya kata congratulations lah sebab berjaya. Anda dah boleh buat. So apa yang penambahbaikan saya boleh cadangkan. Pertama kepada Bertam, buat kepada yang lain-lain juga punya program lah. Sebab kalau tengok kat sini, ianya berjaya dah dibuat bagi pendaftaran subjek kursus tahun 2 semester 1. Maknanya semester 3 khalas lah. Semester 3 ni dah khalas sebab Puan Nurul Mumtaz ni dah ada dan dah buatkan. Dah buatkanlah kelas management ni. So kepada Bertam, sekejap saya check partisipan pula. So partisipan kat sini kalau saya check dah ada. Pendaftaran Kendiri semester 3 pun dah ada. Okay. Even enrollment key pun dah ready. So very good. Hari pun dah ada. Bilangan student pun dah ada. So far Bertam tak ada masalah lah. Bertam dah okey. Cuma dari segi estetik. Okay. Estetik ni kalau saya boleh cadangkan saya akan ubah. Sekejap lagi. Saya kena mutekan dulu untuk elak gangguan. Okay. So first kali anda boleh tekan turn editing on. So antara yang anda boleh ubah lah. Contoh yang ini announcement. Pengumuman ni anda boleh buang lah. Sebab dia adalah diambil disebabkan anda import je kan. Okay. Kemudian yang kedua anda boleh tambah baik dengan pengakuan ni. Pengakuan ni anda boleh tambah baik dengan meletakkan masa.
Okey, pengakuan ni anda boleh tambah baik dengan meletakkan masa pada yang dipanggil sebagai restrict access. Okey, tujuan dia tak lain tak bukan adalah nak hanya student ni beroperasi pada bahan berkenaan selepas daripada tarikh yang berkenaan saja. Kita tak nak tarikh yang sekarang lah. So ini salah satu cara you all nak filter the process. Okey. Tak kisahlah pukul 12 malam pun pada hari berikutnya dia still 3 hari bulan kan. Alright. So hanya dengan membuat beberapa adjustment seperti saya tunjukkan ni, maka student akan boleh buat pengakuan hanya apabila 3 Januari. Dan student hanya boleh generate transcript selepas dia buat pengakuan. So it's a very good process lah. Dan submission registration slip ni mereka boleh buat. So yang lain-lain ni tuan-tuan puan boleh buang. Tapi nak tambah kemudian. Okay, ini saya tunjukkan teruslah macam mana cara kita nak menjadikan dia dibersihkan. Ini macam housekeeping lah. So far so good. Dia mesti jadi macam ni. Okey, jelas daripada LKKM Bertam. Kalau ada boleh respon kat situ. Jelas. Sekejap tadi Bertam siapa yang komen Terima kasih. Puan Agnes. Okey, Puan Agnes dan tim Puan Agnes saya rasa jelas kan? Kalau boleh nanti Puan bantu untuk memberi pencerahan ini kepada sahabat-sahabat Puan yang lain juga. Untuk follow seperti mana kelas management SEM 3 yang telah dibuat ini. Sangat baguslah dan telah berjaya. Namun begitu ada yang lain-lain ni, kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, pastikan mereka bersama-samalah ke arah itu. Macam ni contoh kalau saya tengok, okey, ada juga Puan Zati Nur Nadia dah lakukan demikian. Okey, dah ada dah. Ini boleh dibuat penambahbaikan pengakuan ni, tolong letakkan filtration supaya student tak masuk lagi dan tak buat benda tu lagi unless pada masa yang sesuai. Okey, kat sini teacher pun dah ada. Kalau kita tengok enrollment method pun alhamdulillah pihak puan dah buat, dah ada dah key. Kemudian kita tengok pun dah ada tarikh, dah ada maximum user. Okey, this is called khalas also. Khalas ni maksudnya selesai. Tahniah Tahniah kepada tahun 3 semester 1. Dan kalau saya pergi kepada semester 6 bagi LKKM Bertam, kelas management di bawah Puan Zuraida dan Puan Rozi, ianya perlukan penambahbaikan sahaja. Seperti yang saya tunjuk tadi lah, tekan turn editing on. Pengumuman yang diimport oleh version yang lama ni boleh dibuang. Sekejap saya tukar skip. Okey, dipersilakan. Puan Arwani ada tanya saya something. Kalau saya tak sempat Puan Arwani punya respon ni dalam chat ni, Puan Arwani boleh teruskan je lah. Tak ada masalah. Okey, kemudian dekat sini kita ada participant. Kalau saya pergi ke participant, selesai. Cuma kat sini pun selesai sebab kita dah ada enrollment key dan juga password untuk masuk ke dalam kursus yang berkenaan. Tahniah diucapkan kepada tim LKKM Bertam. Anda telah berjaya dan boleh terbang dengan lebih tinggi. Okey, kejap. Ada perawatan kardiovaskular, ADCV. Ini saya tak pasti. Mungkin belum ada student masuk lah ataupun cikgunya pun belum ada lagi apa semua. This is just a preparation. Okay, that's good. So far so good. LKKM Bertam, tanya. So tadi ada di chat, mohon cek LKKM Tawau ya. So apa yang saya komen ni, dia menjadi sunat muakkad. Maknanya kalau tuan-tuan puan tak nak buat, tak apa. Tapi kalau tuan-tuan puan buat, terbaik. Sebab dia akan bahasa Melayu campur, Melayu campur. Bahasa Melayu dia kita panggil semenggah lah. Baru dia semenggah. Kalau tak, dia tak jadi tak semenggah. Tuan-tuan puan faham lah maksud semenggah tu apa kan. Okay, so saya akan pergi ke LKKM Bertam sekarang ni. LKKM Tawau. LKKM Tawau. Okay, saya juga nak maklumkan yang try bawah ni, sikit saja lagi saya akan buang tau. Mungkin petang nanti saya akan buang. Tapi saya percaya ini adalah percubaan lah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan course manager. No offense, tak ada masalah. Silakan. Cuma saya minta tolong jangan delete kawan-kawan punya. Mungkin ada yang dengki ke, ada yang macam tak puas hati dengan kawan-kawan yang lain, ada pergi delete kawan dia punya. Jangan bahaya. Okay, diploma in nursing. Ni contoh diploma in nursing. Google off. Okay. So sini ada kelas management di bawah LKKM Tawau tahun 1 semester 1. Yang ini saya percaya semester 1 student baru. Yang ini kena register bawah LKKM. Tapi jika tuan-tuan puan nak suruh student register juga dalam IPS, terpulanglah. Yang ini saya rasa terpulang. Tapi saya nampak ianya di prepare untuk tujuan kelas atau kursus dan sebagainya. Cuma saya nak maklumkan tadi, kelas management kita biasanya gunakan untuk pentadbiran managing lah, management. Kalau untuk LMS, tuan-tuan pun boleh buat yang lain. Okey, ini kelas management daripada Puan Rabia dan juga Puan Roslin. Kalau saya lihat kat sini, alhamdulillah dah ada. Cuma perlu lakukan beberapa apa dipanggil sebagai housekeeping.
Okay, contoh housekeeping dia boleh buang. Okay, housekeeping yang kedua adalah pengakuan ini tuan-tuan dan puan letakkan restriction hanya kepada masa dan hari yang berkenaan sahaja boleh gunakan bahan ini. So nanti aplikasi ni tuan-tuan dan puan nak gunakan untuk masing-masing punya kelas dipersilakan ya. Cuma saya mohonlah disediakan juga nanti satu metodologi yang sesuai untuk rekodkan feedback. Sebab feedback tu sangat bergunalah untuk penambahbaikan. Okay, ini dah selesai. So seterusnya adalah participant. Hello? Saya takut ada bunyi tak sedap. So far so good. Bunyi suara saya okey ke? Kalau okey, tekan butang 1. Ke dia macam ada bunyi noise ke apa? Tak ada. Ke okey? 12. 12 maksudnya apa? Oh, 1 lah. Terkejut saya 12. Okey. Sila masukkan nombor yang telah diberi oleh penyelaras. Okey, ini adalah contoh. Boleh. Tak ada masalah. Nama-nama ni adalah sunat. Anda dah buat yang terbaik. So far so good lah. Kalau tengok kat sini, sini boleh ditambah baik dengan meletakkan duration. Okey, ini saya tolong letakkanlah. Mungkin puan terlepas pandang, saya bantu. Okay, maximum enrollment dah ada. Alright, selesai. Tak ada masalah. So, bila student masukkan je apa kod yang telah dimaksudkan oleh beliau, student akan masuk automatically dalam daftar T1 S2 ni. Kalau nak gunakan untuk LMS bagi tujuan pembelajaran dan sebagainya, from iBest side, we are most welcome lah for all of you to do it. Boleh buat, tak ada masalah. Nanti bila by the time to time, saya akan maklumkanlah dari segi prestasi penggunaan. Kalau ada delay dan sebagainya, mohon respon segera supaya saya boleh buat rectification untuk optimization. Sebelum kita upgrade pun, kita optimize dulu apa yang ada. Sebab feedback ni penting untuk saya laporkan kepada sahabat-sahabat kita di pengurusan maklumat ICT. Supaya kita boleh merangka sistem yang lebih baik pada masa yang akan datang, insyaAllah. Alright, so Kubang Kerian selesai. Kubang Kerian pula. Tawau. Tawau selesai. Dan diploma in nursing. So yang lain-lain ni saya rasa belum ada lagi lah. Student semester 2. Okay, semester 2 saja. Alright, so Tawau menjawab kepada komen puan daripada Tawau. Tahniah, you telah berjaya. Mungkin boleh minta Puan Fairani share screen. Betul juga tu. Kalau Cik Puan Fairani, Cik Syazwan, mungkin Cik Syazwan terlepas pandang kot kami dari Kuala Lumpur ni, boleh tak tolong tengok? Allah, saya termute. Sorry. Bergurau pula Cik Syazwan. Sorry. Minta tolong tengok yang Kuala Pilah boleh tak Cik Syazwan? Kuala Pilah. No problem. My pleasure. Saya tak perasan Saya minta maaf. Tawau bertam. Oh, KP tu Kuala Pilah. Okey, sorry. Saya ingat ketua program. Oh, sorry. Ingat ketua program saya ada dalam ni. Okey. So, kejururawatan semester 3 Januari. Yang ini kelas management OBE semester 3. Okey, betul. Puan Nurizan. Ini adalah tim Puan Nurizan lah. Puan Nurizan sebagai cikgu, kalau kita tengok pengumuman selesai. Okey, ini tambah baiklah yang saya boleh cadangkan. Pertama, Puan kena lock dulu pengakuan ni. Supaya pengakuan ni tak boleh digunakan lagi. Melainkan telah sampainya masanya. 3 hari bulan. Sekejap. Okey. Alright, sorry. So, pertamanya aktiviti, dekat restricted access ni, tuan-tuan pun boleh letakkan apa yang dipanggil sebagai date. Ini yang pertamalah boleh ditambah baik oleh tim daripada sahabat-sahabat kita di Kuala Pilah. Anda boleh lakukan demikian Januari. Apa yang saya buat ni mungkin betul ataupun kalau tak betul tu bagi tahu sebab mungkin inilah yang terfinal untuk you all nampak dah benda nak readykan dah. Okay, so far so good, cantik. So step yang seterusnya biasa saya akan lakukan adalah saya akan pergi kepada get certificate untuk just test what is the output are going to be generated by the system. So far so good, ada nama, ni terangkat sikit apa semua ni, normal lah, tak ada hal lah. Okay, so far so good. Dan kalau saya pergi kepada participant, yang the next saya akan check adalah enrollment method ni saya cadangkan tim puan daripada Kuala Pilah, Puan siapa tadi, Puan Syahidah ke apa? Maaf saya kurang periksa. Puan Nur Syahidah. Ya betul. Puan boleh tambah baik dengan mengaktifkan enrollment ni. Kalau puan tak aktifkan, ibaratnya student tak boleh masuk kursus ni. Dan student nak ada dalam kursus ni, puan kena masukkan sehelai-sehelai. I mean seorang-seorang lah. So untuk mengelakkan demikian, puan boleh aktifkan perkara ni. Okay, saya akan lakukan sekarang, tapi nanti kalau puan tak suka saya punya key ni, puan adjust lah accordingly. Kat sini contohlah saya tulis KP Kuala Pilah lah saya tulis Kuala Pilah
2022 alias. Kalau puan tak suka, puan adjust ya. Okay, kat sini kita letakkan enrollment duration adalah lebih kurang 200 hari. Kemudian di bawah ni saya letak maximum user. Berapa orang puan? Agak-agak student yang berkenaan ni. Student SEM 3 berapa orang? 32. 32 Okay. So selesai, maknanya 32 orang student daripada semester 3 akan boleh masuk dalam kelas ni dengan syarat puan berkongsilah kelas enrollment kit tadi. Lepas tu mereka akan masuk, mereka akan buatlah seperti mana yang sepatutnya mereka buat. So far so good, tahniah diucapkan kepada tim. Cuma saya akan cek juga yang lain-lain. Mari kita lihat kejururawatan. Kita ada OBE, kelas management berkenaan Kuala Pilah dan khalas. So seterusnya kelas management bagi semester 5. Puan Sila, Puan Rehan dan juga Puan Salmah. Okey, yang ini pun sama, boleh dibuat penambahbaikan di sini. Okey, pertama sekali letakkan restriction lah. Restriction ni penting ke? Dia penting sebab kita tak nak budak tu register sekarang. Sebab nanti date dia akan ditulis hari ni. Sedangkan dia patut register setiap 3 bulan kan. So kita nak dia register pada masa dan ketika yang sebenar. Okay? Kalau tak dia dikira register yang awal lah. Biasanya yang register awal ni apabila kita buat open courses. Open courses maksudnya sekali kat universiti lah. Kita memang akan ada open course. Kita boleh buat awal dan sebagainya. Okay, pengumuman ni dia akan ada due kan. Yang ini pun sebenarnya puan boleh buang sebab pengumuman ni biasanya kita tak perlukan restriction. Okey, ini tambah baik yang tuan-tuan boleh buat lah. Mungkin yang ada yang tertanya-tanya kan, habis tadi yang tadi tak tolong buat pun, yang ini nak kena ada pula. Pandai-pandai lah ya. Maksudnya sebab tu saya kata ini adalah kosmetik ataupun kita punya penambahbaikan. Okay, so as long as the process is already there, now is the time for you to make sure that it is perfect. Macam tu. So participant, so kalau saya pergi kat sini, kita ada 3 orang teacher. Kemudian kita ada, tak ada juga enrollment method. So kat sini saya boleh cadangkan untuk ditambah baik. Saya cuma bantu untuk buat. Nanti kalau tak suka enrollment key ni, boleh ubah mengikut keselesaan masing-masing lah. Okay. Yang ini adalah Kuala Pilah kan. Kuala Pilah SEM 5 kot. SEM 5 kan. Ini SEM 5. Okay, sama juga kita enablekan duration for about 200 days and then kita akan tanya maximum enroll user lah. SEM 5 berapa orang punya Syahidah? Untuk SEM 5 ada 59 orang. Okay, amal 59 Okay, so selesai. SEM 5 selesailah untuk dia orang masuk dalam kelas ni. Mereka akan buat benda-benda ni pada 3 Januari dan mereka boleh generate transkrip ke tidak. Kita akan try sekarang. SEM 5. Mari kita tengok. Jadi tak jadi. Okay, so far so good, cantik. Bawah pun dia tak adalah beralih sangat. Tahniah diucapkan kepada tim semester 5 khalas. Ni pun kira khalas lah. Semester 5 khalas. Semester 6. Okay, kita tengok semester 6. Semester 6 ni pun khalas. Khalas untuk yang ini sebenarnya saya cakap tadi tak payah. Saya editkan semua je. Senang. Cik Aizat edit je lah semua. Tak ada. Saya memang akan double check pun nanti. Tim saya akan bantulah untuk double check. Cuma worth noted lah. Maksudnya berbaloi untuk saya dan tim saya share this experience so that if anything happen also you know lah what need to be mitigated. And contohlah katakan kenapa student tak boleh masuk lagi? Oh okay, dia tak boleh masuk selagi sebelum 3 Januari. Macam tu lah. So tuan-tuan kena aware lah benda-benda ni supaya mudah untuk kita explain lah kepada our client. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tersilap. Yang ini sebenarnya saya patut tak adakan. Saya rasa ada tim IBES saya kat sini juga. Kalau ada yang silap saya buat, tolong maklum sebab saya takut ada yang saya buat secara pantas ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan. Okey, sekejap. Saya just tambah satu lagi, restricted access. So this one will be 3 Januari lah. So 3 January will be like this. Okay, 2022 at 12 o'clock early in the morning, student can already register and then done. So next step saya rasa benda yang sama juga akan berlaku, iaitu enrollment method tidak dibuat. Oh, dibuat. Bagus. Sampai hati Cik Aizat sangka buruk. Okay, bagus. Ini telah dibuat oleh tim yang berkenaan. Tapi enrollment duration dia 1 hari. Kesian student akan register 1 hari je. Tapi bagus juga sebab mungkin mereka memang nak gunakan benda ni hanya untuk 1 hari je. Selepas tu baru akan
digunakan untuk benda lain. Itu terpulanglah ya kepada masing-masing. Okey, so tahniah pendaftaran semester 6 ada, tapi peringatan saya student akan ada kat dalam kelas ni 1 hari je. So nanti kalau tuan-tuan dan puan yang menyelia khusus ni kepada Puan Hazlin dan juga Puan Shanti, ambil maklum ya, nanti bila selepas 3 bulan tu, 4 hari bulan dia tak akan jadi aktif tau. Dia akan tulis itu inaktif. So tak ada masalah pun. Bila jadi inaktif tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik lah senarai nama student tu. Kemudian pergi kat bawah, tekan perkataan edit. Ni edit selected user enrollment. Ataupun, sebab ini adalah student yang register sendiri kan. So register sendiri, tuan-tuan dan puan akan pergi dekat sini. Dipanggil sebagai edit selected user enrollment, bawah self enrollment. Oh, macam complicated dia taklah complicated. Cuma sebab student confirm 4 hari bulan dah jadi inaktif. Tapi tak apa, nanti kalau dah terjadi 4 hari bulan inaktif tu, nakkan guna sistem ni lagi, boleh bagi tahu saya akan ajar lah secara spesifik macam mana nak aktifkan. Biar tersilap tak apa, yang penting kita belajar. Cuma kat sini saya mohon mencadanglah untuk saya delete yang self enrollment ni untuk mengelakkan sebarang kekeliruan. So ada satu je yang boleh terpakai, iaitu pendaftaran semester 6 seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan di Kuala Pilah telah buat. Okay, so last but not least is the semester PSL. So PSL Management Course. Okay, ada juga penambahbaikan yang boleh dibuat. Pertama adalah pendaftaran khusus. Pendaftaran khusus di sini saya akan pergi kepada restricted access. Restricted access macam biasa. Date adalah 3 Januari. Kejap 2022. Okay, last but not least is the save and display and also participant. Participant so far tak ada enrollment method. So you all boleh masukkan lah kalau nak student ni register sendiri. So benda yang sama, saya akan ubah beberapa perkara saja. Ini adalah Kuala Pilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kuala Pilah SEM 6. Kuala Pilah PSL Elias. Ini contoh. Okay, kat sini saya akan letak number of days is equivalent to 200 days, and then student berapa orang PSL ni? 96. Oh, banyaknya. Okay, bagus. Kemudian kita akan tekan save changes. Alright. Must have at least 1 digit. Okay, I'm so sorry. This is my wrongdoing. PSL 2022. Kalau tak suka apa nama yang saya buat ni, tolong ubah ya. Nanti ubah. Tekan pada gear icon ni, ubahlah kepada cikgu yang berkaitan. Ataupun manager. Manager boleh ubah ataupun cikgu boleh ubah. Okay, last but not least, saya perlu semak yang PSL semester ni. Adakah dia akan menghasilkan transkrip yang terbaik dan cantik? Jawapannya adalah ya, cantik. Cantik, memang cantik. Alright, as expected. Tahniah diucapkan kepada ALKKM Kuala Pilah. Welcome aboard using iBest. So kalau anda nak gunakan juga untuk tujuan yang lain, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Cik Syazwan. No problem, it's my pleasure. Minta permission pun. Sekejap apa ni? Kami cuba masuk link, minta permission tak dapat. Ada masalah ke yang tak dapat masuk link? Boleh kan? Semua boleh masuk kalau tak dapat, okay, kepada mereka yang ada kawan-kawan lagi nak join tapi ada kerisauan tak dapat masuk link, saya sharekan di chat sekarang untuk tuan-tuan hantarkan link ni terus kepada mereka. Boleh copy link tu, hantar. Kadang-kadang dia punya browser dan sebagainya mungkin tak support, ada isu lah. Okey, seterusnya adalah, ada lagi tak? Puan Rahim, Tawau, tak ada Alright. Tak ada lagi? Kalau ada boleh bagi tahu sekarang. Ada lagi tak daripada tuan-tuan dan puan di seluruh negara? Okey, Puan Kim, silakan Puan. Puan mute, silakan. Ya. Siapa itu manager ya? Siapa itu manager? Oh, manager adalah seperti mana yang kita dah assign lagi tu, semua yang merupakan TPA ataupun pegawai akademik yang sesuai lah untuk dijadikan manager. Di setiap college kita letak satu ID, satu email. Dan kalau tuan-tuan puan perasan, email yang saya bagi tu adalah email EDU. So tuan-tuan puan memang boleh pakai untuk college masing-masing lah. So siapa yang akan jaga sebenarnya terpulang kepada pentadbiran college lah. Kalau di Sungai Buloh ni, manager adalah pegawai LMS je. Pegawai LMS tu siapa? Pegawai LMS adalah tim jawatan kuasa di dalam college macam tu. Dalam ALKKM Sungai Buloh, tak silap saya, kita ada lebih kurang 18 orang ahli yang terdiri daripada wakil setiap satu program. Program lanjutan, program fizio, OT, semua program ada pegawai LMS. So, pegawai LMS semua adalah manager. So setiap orang akan manage sendiri-sendiri punya khusus ataupun course.
So itu struktur Sungai Buloh lah. Di kolej lain bergantunglah kepada kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih puan. Alright, ada lagi? Kalau segan nak cakap boleh chat. Kalau tak ada, saya dan tim akan basically double check everything. Selepas itu kami akan komen sahajalah secara generik di dalam Telegram. So Puan Kim, silakan Puan. Puan Kim mute. Lupa turun tangan. Oh, lupa turun tangan. Okay, it's okay. Okay, ada lagi ke? Okay, kalau tak ada, saya basically, boleh saya share screen tak? Saya dah boleh, try buat silakan, yang Puan. Untuk class management tu. Boleh saya share screen? Boleh. Sekejap, saya kena... Okay, boleh. Puan share je kan? Nanti saya buat macam mana? Okay, share je. Boleh kena stop dulu lah, Cik Aizat. Oh, stop. Okay, sorry. Ya. Okay, silakan. Okay. Sekejap Okay. Okay, so far so good. Komen saya pertama, pengumuman tu, due date tu tak payah ada kan? Puan boleh buang lah. Okay. Nanti itu yang pertama. Okay, yang kedua, yang bawah tu cantik. Okay. Yang kedua, okay. So yang ni, saya dah masukkan saya punya transkrip. So boleh tengok silakan. Okay. Puan tekan generate je tadi. Generate lah. Okay. Puan tekan balik pendaftaran subjek atau go back. Okay. Puan tekan je kat atas perkataan tu. Yang tu. Tekan get. Tekan get. Ini Get. Nanti kalau lah kata student dah buatkan pengakuan tu, so nama yang keluar nama student dekat sini ni. Ya benar. Sebab itu pengakuan tu memang cakap specifically nama student dan dokumentasi kestudenan mereka mesti betul. Maknanya dia punya nama, nombor IC, nombor matrik. So kalau dia tak menambah baik profil dia, kadang-kadang mungkin masa buat profil tu dia tak teliti. So dia kena teliti semula. Kalau dia tak teliti juga, keluar transkrip nama, contohlah nama John Travolta, nasib dia lah. Siapa suruh dia tak check. That's why kita buat pengakuan tu. It is a self obligation for them to check and double check lah. Itu je sebenarnya. Cuba Puan tekan get certificate ni. Apa jadi? Kat mana? Kat perkataan get certificate tu, Puan tekan. Yang tu, tekan. Ni je lah Dia tak keluar Tak. Tu je. Oh, Puan dah try tekan tak keluar Sekejap saya try tekan. Ini adalah Diploma in Nursing semester 3 Ya, betul. Diploma in Nursing Class Management, Registration of Subject. Okay, get certificate. Okay, saya tekan boleh Puan? Ya ke? Boleh. Tak apa, itu saya rasa Puan kena refresh. Takut dia tak teractivate. Okay, so kat sini yang ada contoh epidemiologi, communicable, non-communicable kan? LKKM. Okay, kat sini template-nya adalah cantik. Bawah tu ada logo LKKM, Kubang Kerian, Kejurawatan. Cuma kat sini logo atas sekali tu LKKM Sungai Buloh. Tak kisah. Betul. So yang ni saya akan buat changes. Oh, Puan akan buat changes. Okay, never mind. So saya far so good lah. Sebenarnya. Tapi yang tu sebab dekat komputer dekat college, ni komputer dekat rumah, jadi saya tak buat changes lagi dekat rumah. Yang dekat college saya dah buat. Okay, good. So yang participant kalau saya check kat sini, tak apa, yang tu nanti Puan kena try jugalah. Takut Puan punya tak dapat kan. Enrollment method pun saya tengok dah cantik dah. Ada dah pendaftaran. Key pun semua dah ada. Cantik dah ni. 44 orang kan semester ni. 44. Ya dah. So far so good. Tahniah. Syabas. So next mungkin Puan nak tambah kursus, minta tolong manager letakkan course je lah. Selain daripada tu buat penambahbaikan macam tu lah. Yang pengumuman tu tak payah adakan dia punya due. So Puan tekan edit. Edit setting. Nanti Puan buat lah. Ya? Sebab Puan dah boleh buat restricted bawah tu dah comel lah. Tahniah diucapkan. Bawah tu topik 3-4 tu Puan buang. Macam tu lah. Itu semua nak menambah cantik. Tu nanti edit, Puan delete topics. Okay. Tahniah diucapkan kepada Puan Fairani. Puan telah berjaya. Berjaya menguasai ilmu IBS. Okay. Tahniah. Syabas. Okay, ada lagi?
Ya, sama-sama. Okey. Saya stopkan Puan punya sharing. Okey, boleh. Alright, so ada lagi tak tuan-tuan dan puan? Kalau tak ada, saya akan basically vibes it again dari segi dia punya proses, just to recap everything in mind. And as I mentioned before, this is a continuous process where we try our best to help you to understand the system and also make use of it. And as I mentioned to you before, siapa-siapa yang dah buat untuk khusus masing-masing nak digunakan untuk tujuan PDP, you are most welcome to do that. Just help us in terms of giving feedback je nanti in the end of the day lah. In the end of the day ke, in the middle of the process ke, you just give feedback. WhatsApp, call, masukkan dalam Telegram, kutuk dalam YouTube, tak adalah kutuk lah, maksudnya anything lah with regard to the sharing the experience, please do so. And then kalau tuan-tuan puan rasa hari ni tak ada soalan, tapi soalan tu tiba-tiba datang malam karang, petang karang lepas mayang Jumaat baru dapat hidayah kan nak tanya soalan, esok, lusa, so maklumkan segera supaya tim dapat bantulah. Dan kalau benda tu dah ada dalam resource kami, biasanya kami akan share link video untuk ditengok lah. Tapi kalau tak ada, basically kami akan buat sesegera mungkinlah video-video yang berkaitan. Okay. So secara umum saya akan bukanlah lastly, untuk kita tamatkan session ni, izinkan saya untuk just share it once ataupun sekali lagi macam mana cara dibuatnya. So pertama saya akan guna yang try ni lah saya akan guna yang try ni, senang. So pertama, manager kena create course. So course creation akan ada di dalam apa yang dipanggil sebagai site administration. So ini agak technical sikit, of course hanya manager je yang boleh akses. Jangan teacher anda adalah manager, tapi kalau mereka adalah manager yang memang mahir, tak ada masalah. Okey, kemudian macam biasa kalau anda tengok try ni, di mata student dia tak nampak tau. Di mata saya nampak lah, tapi kalau student dia tak akan nampak perkataan try ni sebab dia tidak di show. Okay, that's why dia tidak akan ada lah. Kalau anda jadi teacher pun tak silap saya, anda tak akan nampak. Tapi dia baguslah untuk saya tunjukkan sebagai contoh. Okey, ini contoh yang telah dibuat oleh kawan-kawan kita, tak ada masalah. First kali, manager create kategori iaitu program. Kemudian program semester. Lepas semester, anda buat course anda adalah class management. Ikutlah nama yang anda sukai. Selepas siap class management itu, maka manager akan pergi ke class management. Manager akan proceed kepada step yang kedua iaitu memasukkan teacher. So memasukkan teacher semudah memanggil teacher itu untuk dimasukkan berdasarkan email mereka ataupun nama mereka. Khalas, selesai. Selepas dah masukkan teacher, contoh dalam kes ni saya masukkan saya lah sebagai teacher. Katakan saya masukkan saya sebagai teacher, saya akan tukar sebagai teacher. Tapi saya jadi teacher lah. Oleh kerana untuk latihan ni saya letak saya sebagai teacher sehari je. Esok saya dah tak jadi teacher. Sebab nanti banyak sangat notifikasi saya dapat. Okey, ini contoh saya sebagai teacher. So, apabila teacher ni telah diijazahkan untuk menguruskan kelas ini, maka menjadi tanggungjawab teacher untuk login dan pergi ke kursus. Okay, bayangkan saya dah login sebagai teacher, saya akan lakukan proses yang seterusnya iaitu menyeting kelas ini. So, kelas ini telah disetting menggunakan perkataan berikutlah. Dia dah ada dah ni, enrollment method. Kalau saya pergi, dah ada dah self-enroll atau daftar di sini. Untuk mengelakkan kekeliruan, saya delete salah satu untuk fokus kepada satu saja iaitu daftar sini. So daftar sini ni apa? Adalah kod yang kita akan share kepada student lah. Ni dah nampak dah. ILKKM-JB. Kawan-kawan JB guna perkataan try ni untuk membuat latihan. It's okay. So penambahbaikan dia macam mana saya maklum tadi, letakkan hari. Okay. Penambahbaikan kedua, berapa bilangan student yang akan masuk. Okay, ini contohlah satu orang. Okay, never mind because this is the example of how we want to deal with it. Okey, kemudian CM try yang seterusnya yang cikgu kena buat selepas dah setting participant adalah pergi kepada restore. So pergi kepada restore dan cikgu akan memasukkan file MBZ. Okey, file MBZ ni nak dapat dekat mana? File MBZ tuan-tuan dan puan dapatkan di dalam link yang telah disediakan oleh tim iBest sebelum ni. Kalau ada tim iBest saya boleh bantu tolong sharekan link URL lagi tu untuk memudahkan sahabat-sahabat kita daripada ILKKM yang lain untuk mengaksesnya. Ada tak siapa-siapa daripada tim iBest? Tolong ingatkan balik kejap. Link tu saya pun dah tak berapa ingat lah. Tapi tak silap saya perkataan dia apa benda lah. Saya memang dah tak ingat lah. Sekejap saya tengok lagi sekali lah. Kod-kod saya ada kan link dia.
bit.ly daftar IBES 2021. Terima kasih Puan Nadia. Masya Allah. Okay, that's why kena ada team. Kalau tak ada team ni memang biol kejap. So nanti tuan-tuan masukkan MBZ file. So selepas tuan-tuan dah masukkan MBZ file, maka automatically ingat step dalam MBZ file, kena ingat betul-betul sebab MBZ file yang tuan-tuan masukkan mesti ambil into this course. Jangan ambil benda lain ya. Saya ulang lagi sekali, into this new course. Jangan ambil benda lain. Kalau tuan-tuan ambil benda lain, maka kemungkinan dia akan jadi kesalahan. Okey, saya cuba buka sekarang. Okey, kalau tuan-tuan puan download, selepas dah download, download MBZ file ya, yang ini pendaftaran ALKKM V1 iaitu version 1. Download yang ini. So selepas dah download, maka tuan-tuan puan akan upload. Nak upload dekat mana? Dekat restore. Okey, ini contoh dia. Anda akan pergi file yang berkenaan. Anda akan choose file yang berkenaan. Okay, nama file tadi adalah apa yang dipanggil sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap, apa nama dia tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nama dia tadi? Apa nama dia? Allah, lupa saya lupa nama dia. Sekejap, saya lupa nama dia. Pendaftaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak makan semut semalam. Okay, pendaftaran. Okay, so pendaftaran dah ada, masukkan pendaftaran ni yang MBZ file, tekan upload. Okay, selepas upload anda akan tekan restore. Selepas tuan-tuan tekan restore, tuan-tuan akan tekan continue. Okay, yang ini adalah yang paling penting kepada manager. Bila dah upload, dah masuk, dah restore, jangan tekan restore as a new course. Jangan, no, don't do like this. You scroll down here, dipanggil sebagai restore into this course. Anda kena pilih yang bawah ni. Tekan continue yang bawah ni, bukan tekan continue yang atas ni. Ini saja yang perlu dibuat oleh manager. Tekanlah continue sampailah habis. Okay, saya takkan buat sebab benda tu dah ada. Cancel restore. Saya ulang lagi sekali, into this course. Bukan new course, bukan yang lain-lain, into this course. Dan dia akan jadi begini. Dan anda akan basically buat step yang berikutnya, membuat housekeeping. Housekeeping yang buat kemudian pun boleh, housekeeping yang buat terus pun boleh. Okey, kalau saya suka buat housekeeping teruslah. Jadi saya akan terus fokus kepada benda-benda penambahbaikan je. Okey, next penambahbaikan yang perlu dibuat adalah tuan-tuan perlu update registration of subject transcript ni. Cara dia, tuan-tuan tekan edit setting. Dan tuan-tuan perlu update template. Okey, template nak cari dekat mana? Dekat dalam link juga tadi yang telah di-share oleh Puan Nadia. Ada contoh transkrip di sini. Final transcript format IBES 2022 all.docx. Right click kepada Google Drive ni dan tekan download. Anda download accordingly. Selepas anda download, anda buat adjustment, print sebagai gambar, screenshot ke, nak buat apa ke, terpulanglah ikut video-video yang saya akan share ataupun yang saya pernah cerita sebelum ni. Tolong delete yang lama ni, okay, ataupun buat yang baru. Okay, tapi saya tengok kat sini dah dibuat lah. Ini contoh tim daripada JB, mereka dah buat. Saya just cuba pamerkan lah. Saya rasa cantik. Ini contoh yang telah dibuat. ALKKM Johor Bahru. Okay, ingat logo jangan tukar. Jangan ganti macam tu, delete ganti, jangan. Change picture. Okay, so far so good. Okay, kemudian tuan-tuan akan update accordingly. Dah siap semua, tuan-tuan akan tekan save and display. Okay, tapi kat sini save and display lah, save and display. Alright, setelah selesai saya boleh tekan get certificate dan saya akan nampaklah nama dan juga nombor metrik, ID dan sebagainya disusun dengan rapi ataupun tidak rapi. Selepas itu khalas. Okey, cantik. Dia terlari sikit. Ni nanti kena adjust. Ni memang kena adjust berdasarkan tuan-tuan perempuan punya dokumen sendiri. Okey, selepas dah siap semua itu, maka anda boleh buat aktiviti-aktiviti yang lain seperti yang dipanggil tadi sebagai housekeeping. Anda boleh pergi kepada pengakuan, just edit pengakuan je, automatically registration ni pun akan tak boleh di-generate. Sebab apa? Dia ada halangan. Ini panggil barrier gated ataupun conditional statement. Di dalam IBES dia ada conditional yang sangat bagus lah untuk anda filter. Sometimes kita nak student belajar tu secara berproses ataupun berperingkat. Ada keadaan kadang-kadang memang kita nak ada free. Tu terpulang lah. Okey, dah siap. Maka saya akan tekan save and display dan dah boleh gunakan lah. Cuma yang ini adalah contoh class management try kan. Memang akan dibuang pun tidak lama lagi. Okey. Itulah sedikit penerangan saya dan juga check up ataupun kita panggil discussion lah. Kalau ada apa-apa, ada masa lagi ni boleh tanya. Kalau tak ada, kita akan tangguhkan. Dan kalau boleh,
tanya sekarang lah sebab nanti saya takut ada kesibukan besar saya dan juga tim lah. Itu sebab saya perlu maklumkan segera. Okay, sebelum tu saya sebut nama seorang-seorang lah kan. Wah, sebab ini rekod kan. So kita boleh nampak lah kawan-kawan kita. Okay, kita ada Puan Amy, Aslinda, Esa, Admin, Agnes, Aidawati, Anggamal, Azriani, Syaharani, Fairani, Gurjit, Hamidah, Haslina, Hayati, Hazman, IBES, ILKP, Kubang Kerian, Indo, iPhone. Oh, nama iPhone Jana, Ju, Julaina, Klim, KJM, Lek, Mida, Nazri, Suryati, Mudin, banyak ni. Suzita, Mas, Monica, Nadia, Muna, Musharraf, Puan Mus, Nabilah, Nazia, Azila, Fatin, Norafida, Noriza, Syahida, Penyelaras, Piramid, apa ni? Pai Rimat, Rosliza, Rokhaliza, Salma, Sarimah, Tiklan, K. Saiful, Canti, Sila, Suryani, Sharifah, Puan TEOSH, okay, user Zaida, Zamari, Zatinur, Zunaida, Kavi, Norijah, Salina dan juga Shashikala. Okey, saya kena sebut nama ni sebab kadang-kadang orang suka kita sebut nama baru dia semangat sikit kan. Alright, so tahniah kepada tuan-tuan. Ya, silakan. Boleh. Ya. Saya Zati daripada ILKKM Berkam. Sekejap, saya tak nampak Puan Zati. Okey, ya, silakan Puan. Teruskan Puan. Boleh? Boleh. Tanya untuk pada hari kejadian pada hari pendaftaran tu kan? Okey. Student untuk urusan pendaftaran hanya melalui IBES sahaja ke? Atau ada link lain yang akan di-share? Okey, dia ada dua. Satu IBES, satu lagi adalah MyILKKM. So berdasarkan surat daripada BPL yang kami jawatan kuasa terima, semester 1 menggunakan MyILKKM. Okay. Maknanya student-student yang baru masuk yang memang akan menghadapi orientasi dan sebagainya ni, mereka akan register di ILKKM lah, MyILKKM. Selain daripada itu, maknanya continuation student yang menyambung pengajiannya bersama kita semua di ILKKM masing-masing, mereka akan gunakan IBES untuk mendaftar kursus. Okay. Ya, itu jawapan saya. So just untuk pencerahan, maksudnya SEM 5 hanya melalui IBES sahaja. Betul. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih Puan. Alright. So sebarang masalah ataupun perkara-perkara teknikal yang berkaitan dengan penggunaan IBES boleh rujuk saya dan tim IBES ya. Saya ulang sekali, saya dan tim IBES nombor dan juga pemakluman itu telah dimaklumkan, tapi kalau anda nak tahu, insya-Allah lah saya akan cuba bantu untuk menyediakan directory soon. Directory ni, tapi saya kena mohon izin tim saya dululah sebab mungkin ada setengah-setengah mereka yang selesa dengan hanya WhatsApp dan sebagainya. Nanti saya akan maklumkanlah dari dalam website kami. Di dalam website kami lah ni ini website kami, website tidak rasmi. Website tidak rasmi sebab website rasmi dia mesti ikut server kerajaan persekutuan. Website belum rasmikan lagi. So tuan-tuan puan yang dimuliakan, saya akan letak directory nanti di sini ataupun di dalam IBES. So untuk makluman juga, ini last lah untuk macam pengumuman lah. Kalau anda berada di IBES, anda boleh tukar link kat sebelah atas ni dengan menekan butang / dan blog, BLOG. Okey, blog ni tujuan dia adalah untuk anda melihat apa juga macam post tau. Post macam apa? Macam kita buat dalam YouTube kita boleh post. Macam kita dalam Facebook kita boleh post kan. Dia ada post, dia ada feeds dan sebagainya kan. Okey, ini adalah feeds ataupun post yang ada dalam IBES. So anda boleh rujuklah kepada post untuk sebarang pemakluman awam. Itu yang pertama. Dan post ni tak semestinya saya admin boleh buat dan tuan-tuan puan cikgu je boleh buat. Sebenarnya siapa-siapa saja pun boleh buat post mereka sendiri. Hanya anda perlu pergi ke profil masing-masing dan anda boleh pergi kepada blog entries. So blog entries ni membolehkan anda membuat posting. So posting ni kalau anda nak tahu apa dia basically adalah satu kaedah kita nak menzahirkan benda tu secara umum lah di dalam platform IBES. So kalau tengok kat sini kan, contoh macam ni kan, short video for IBES for teacher, ianya adalah post. Dia ambil daripada YouTube dan sebagainya, letak sebagai post. Dan tujuan dia kita nak sharekan link tu supaya link tu adalah link yang legit. Dia adalah link daripada IBES. Dia bukan link daripada entah mana-mana spam punya website lah. Itu dia punya idea. Okay, itu saja yang terakhir daripada pihak saya. Saya silakan kalau ada daripada AJK saya, kalau nak highlight apa-apa boleh chat juga kalau tak sempat nak cakap. Ada tak?
Okay, kalau tak ada, maksudnya tuan-tuan puan faham dan kita akan berterusan menggunakan ni. Kalau ada beberapa isu lain kemudian kita jumpa. Sekian saja daripada saya. Cik Syazwan. Ya, Puan Naziah, silakan. Cik Syazwan, okay, katalah student semua dah register as iBest user kan. So dia akan ikut program masing-masing. Dekat mana kita as a manager untuk college itu, untuk kita nak check sama ada student kita tu semua dah register as a iBest user ataupun tidak. Oh, okey. Itu soalan yang agak teknikal dan bagus. Oleh kerana dah alang-alang puan dah bertanya dengan semangat yang ada, saya share lah. Okey. Di dalam manager account, puan boleh pergi kepada site admin dan puan boleh pergi kepada user. Dan user ni puan boleh carilah dan puan boleh letakkan dia di dalam cohort. Okey, saya ulang puan pergi ke site admin, puan boleh pergi kepada user dan puan boleh pergi kepada cohort. Yang ini memang tak diajar lah. Tapi kalau puan mempunyai kemahiran dan kefahaman yang saya tunjuk ni, puan boleh try, puan boleh pergi ke cohort, puan boleh buat cohort sendiri. Puan boleh buat cohort sendirilah. Puan buat cohort sendiri dan puan ambil student puan tu masuk dalam cohort itu. Okey, soalan dia, macam mana kita nak ambil student tu? Sebab kita tak tahu student tu dekat mana. So itu sebab kalau saya perasan yang Puan Naziah punya tim dah buat, Puan Naziah dah specifically meletakkan satu benda yang dinamakan code kan di bawah code yang itu ni contoh mungkin ada yang tanya kan macam mana yang Puan Naziah punya tim boleh buat. Yang orang lain saya khawatir mungkin tak sesuai lagi lah. Okay, kerana tim ILKKM Georgetown mereka dah specify benda alah bawah ni, iaitu please insert your code if provided by your educator. So kalau satu college semua dah ada kod sendiri-sendiri, maka dia memang khalas lah, senang untuk memanggil manusia, bukan manusia lah, student ni untuk dia dipanggil masuk ke dalam kita punya cohort. So untuk ILKKM Georgetown dah boleh buat kalau nak buat lah. Untuk ILKKM lain pun boleh juga, tapi agak memerlukan elemen keroncetan kerja lah. Kena ambil sikit-sikit, selai-selai kena filter satu-satu sebab dia ada pelbagai benda. Tapi still boleh buat sebab kita dah spesifikkan pendaftaran berdasarkan ILKKM yang berbeza-beza. Betul Kita ada senarai nama LKKM tak dalam senarai ni? Sebab kalau tak ada, memang ini semua adalah kami punya benda lah yang kami kena update. Okay, so salah satu cara yang Puan Naziah boleh buat, tadi saya tunjukkan cohort. Paling senang nak buat adalah Puan kena buat cohort dulu. So bila cohort tu dah dibuat, second step adalah Puan akan panggil student masuk cohort. Okay, nak panggil student, basically Puan akan pergi dekat bug ni. Kita panggil sebagai bug user action. Puan akan pergi ke bug user action. Ini kita akan ambil student yang berkenaan daripada 2,553 ni. So cara dia Puan boleh filter. So nak filter kat mana? Puan akan filter yang ni lah, user profile field. Contoh Puan punya adalah ada code kan, please insert your code if provided. Contoh apa code dia, contoh saya tak ingat, kalau Puan boleh bagi tahu lah, contoh apa dia punya code, katakanlah ada code lah. So code ini cuba tengok, saya tengok dekat yang ada saya buat pendaftaran user. Okay, sekejap dalam nota tu kan, dalam nota tu. Tata cara ni. Ya betul, dalam tata cara. So contoh ni contoh yang LKKM berkenaan sajalah yang mana yang dah set up dan dah pergi ke arah ni, dipersilakan. So contoh macam ni, okey ni ILKKM G2021. So ini adalah contoh kalau college anda dah spesifikkan benda ni, so dia akan boleh difilter student ni. Okey, kita akan boleh terus filter. So daripada 2,500 maka dia akan jadi 45. So 45 ni adalah kandidat-kandidat yang kita boleh tahu dah. Ini semua mesti daripada ILKKM yang berkenaan. Okey. Itu contoh yang pertama kalau nak filter. So next step adalah basically Puan akan ambil ni semua je lah, add all. Okey, add all ni maksudnya dia akan masuk ke selection. So selection ni dalam iBest dia punya kaedah sebenarnya. Kita dah pilih, dah masuk dalam pemilihan, so nak buat apa? So kita akan pergi kat sebelah bawah, dia akan kata with the selected user, kita akan tekan add to cohort. Masukkan dia dalam cohort. Itu semua adalah cohort ILKKM Puan lah macam tu. Kalau Puan nak hantar mesej ke apa benda, dia akan jadi seperti itu. Saya harap jelas kan? Okay. Kalau nak remove, kita remove lah. Okay. Untuk ILKKM lain yang mungkin tidak mempunyai kaedah demikian, anda still boleh buat. Tapi anda boleh buat dengan cara yang agak manual sikit lah. Iaitu pergi ke satu-satu tempat ni tadi. Contohnya anda pergi ke user profile. Anda boleh pergi kepada apa nama ni tadi?
type of institution kot. Saya tak ingat sama ada type of institution ke semester type of institution lah kot. Your institution lah kot. Contoh kan, anda typekan nama yang spesifik telah ada di dalam kita punya senarai tu. Dan kita akan dapat semua nama tu dalam senarai tu. Lepas tu nak tambah lagi user profile yang kedua. Itu contoh. So cara ini adalah terpakai untuk manager dan mereka yang berkuasa penuh di dalam IBES bagi peringkat atas daripada teacher. Ini sebab dia. Tapi jangan risau sebab dia akan ditambah baik. Sebab satu masa nanti mungkinlah di peringkat BPL memang setiap nombor metrik tu sepatutnya dia dah ada coding yang menunjukkan dia daripada college mana. Sepatutnya lah penamaan nombor metrik. Nomenclature ni perlu dibincangkan secara holistik di peringkat kebangsaan dan dunia lah kalau dia melibatkan international student. Namun begitu benda-benda ni memang masih lagi dalam baru dan idea-idea ni memang perlu disampaikanlah daripada masa ke semasa kepada pegawai atasan supaya mereka aware. So tahniah diucapkan kepada semua. Cuma saya Puan Naziah pun dah kebetulan tanya ni, saya akan mohon izin lah untuk saya share dekat dalam chat ni. Tapi credit goes to her and also her department lah ya. Nanti tuan-tuan puan boleh lihat lah. Chat ni kita boleh upload kan? Saya akan drag ya. Boleh kan? Boleh dapat ke macam mana? Saya nak share dalam ni, kita boleh share ke? Mana? Apa Cik Syazwan, saya akan paste file tu dalam chat box. Puan, cuba Puan paste kan chat box. Thank you. Okay. Terima kasih kepada Puan Naziah. Nanti tuan-tuan puan boleh tengok, boleh rujuk, boleh gunakan edit mana yang sesuai dan itu saja. Alright, so daripada saya itu saja. Ada tim IBES saya nak tambah apa-apa sebelum saya tutup kita punya sesi ni? Okay. Tim IBES saya ada respon? Puan Nadia, Puan Zubaidah, Puan Hamiza, ada apa lagi yang saya tertinggal ke apa? Sekejap saya tengok WhatsApp, ada tak? WhatsApp tak ada. Untuk saya terlupa nak cakap, kalau anda daripada Sungai Buloh, adalah sedikit jamuan di bawah, nanti dapatkanlah ya di pantry. Kalau di Sungai Buloh lah, kalau di tempat-tempat lain maaflah ya. Nanti kita jumpa, kita berpantry kemudian. Okey, itu saja daripada saya. Sekejap saya tunggu Puan Naziah share dulu supaya tuan-tuan dapat manfaat daripada perkongsian beliau dan tim beliau lah. Okey, pastikan anda join di Telegram group kami. Okey, itu tata cara telah diberikan. Thank you Puan Naziah dan Cik Syazwan semua. Okey, klik to download. Saya pun download lagi sekali apa yang Puan Naziah bagi untuk dikongsikan semua. Puan mute. Sekali lagi Puan, tak dengar. Yang ini saya dalam PDF, tapi kalau perlu untuk edit kepada keperluan college masing-masing, saya akan share yang PowerPoint lah. Okay, so saya akan share dua-dua types of file lah, so that boleh guna dua-dua. Terima kasih. Okey, saya tunggu dalam 3 minit untuk memberi peluang kepada sahabat saya Puan Naziah untuk share dokumen-dokumen yang ada. Tuan-tuan puan bebaslah untuk end the screen ataupun proceed kepada tugasan masing-masing. Selepas 3 minit saya akan mohon izin untuk tangguhkan program kita. So daripada saya tak ada apa-apa, tapi boleh bertanya kalau ada nak tanya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jangan keluar lagi sebab Puan Naziah tengah nak share dokumen. Selepas daripada tu nanti saya akan inform lagi sekali lah sebelum saya end. Saya bagi lebih kurang 3 minit lah. Nanti tengok dekat chat ya. Okey, terima kasih. Oh, saya terlupa nak buat satu pengumuman. Petang ni, lebih kurang jam 3 petang, untuk makluman semua, pihak RMC ILKKM Sungai Buloh akan menganjurkan satu webinar percuma bertajuk data analisis menggunakan software freeware ataupun software yang percuma. So tuan-tuan puan semua dijemput hadir. Cuma kalau nak sijil boleh dapatkan di apa nama ni? Di kena register lah dalam LMS RMC. Link nanti saya akan bagi juga. Tuan-tuan pun boleh tengok dekat dalam website kami lah, memang ada dah. Cuma
dia percuma lah. Kalau boleh reinstall dulu siap-siap software yang berkaitan. Saya yang akan bantu untuk bagi pencerahan tu. So ini sangat penting terutama kepada mereka yang mempunyai masalah nak dapatkan software-software komersial. Saya akan tunjukkanlah secara legal macam mana kita boleh gunakan option data analysis di dalam dunia ni. Memang ada dan semua tu free. Okay, itu saja daripada saya. Okay, saya bagi lagi masa sikit untuk tuan-tuan download dulu dokumen daripada Puan Naziah. Ada tata cara pendaftaran, kalau saya boleh nampak di sini, dan tata cara pendaftaran. Ada 2 file, tak silap saya. Di sini ada satu file yang lebih kurang 8 meg. 8 meg ni adalah yang 26 slide tu. Ada lagi satu adalah lebih kurang 4.4 megabyte. Ini adalah yang file pra pendaftaran. So anda boleh have a look lah. Dan kalau anda dah download sebenarnya dia akan berada di dalam download dan dokumen Zoom file masing-masing di komputer tuan-tuan dan puan-puan. So have a look on that. Kadang-kadang dia tak sama tempat lah. Dia ada download tapi tak jumpa kat mana kan. Kalau macam saya ni, dia akan ada dekat dalam download folder. Tuan-tuan dan puan, tengoklah pada konfigurasi masing-masing. Okay. So, terima kasih Puan Naziah. Terima kasih kawan-kawan semua. Tuan-tuan dan puan berkanan yang sudi hadir juga untuk support program ni. Teruskan bersama kami semua untuk perkembangan profession kita, pengajar. InsyaAllah kita akan bersama-sama lah untuk bangun bersama-sama dengan profesional lain di dunia Kementerian Kesihatan. Okay, that's all from me. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, itu semua datang daripada Allah SWT. Special credit also goes to my TPA, penasihat program yang berkenaan. Terima kasih juga kepada tim IBES. Tahniah kepada tim IBES juga sebab telah memenangi emas. Untuk makluman pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan di bawah anjuran MARA. Kita dapat kategori terbuka emas untuk My Instinct 2021. Itu adalah pencapaian yang alhamdulillah lah kita dapat dengan bantuan beberapa pegawai daripada BPL seperti Encik Amirul dan lain-lain lah. So itu saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi pada masa dan waktu yang berlainan. Special credit also goes to my pengarah sebab sudi untuk bagi ruang dan peluang kepada kami dalam nak organize all this thing, Tuan Mizaha Mazlan. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat pagi. Okey. Salam Jumaat.